أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari Senin guys. Macam biasa kan, kita nak cerita-cerita seram. Okay, semalam semua orang sedia maklum mulai hari ini kita ni semua dah boleh rentas negeri geng. Kita dah boleh balik kampung, kita dah boleh pergi mana-mana lah yang hang nak pi kan. Tapi kalau kita nak balik kampung tu biasalah bro, jalan-jalan yang kita mungkin dah lama tak lalu, kita nak lalu balik ni, mungkin akan ada beberapa kisah yang mungkin korang pernah dengar tentang jalan-jalan lama ataupun jalan-jalan misteri. So ini yang Acap nak share tentang beberapa jalan balik kampung yang dikatakan ada story dia sendiri. Okay, sekejap lagi kita akan borak. Korang yang baru masuk jangan lupa subscribe Acap, jangan lupa tekan like, jangan lupa share video ni kalau korang suka dekat TikTok ke dekat mana-mana, tak ada masalah. Yang penting kredit, okay? Yang penting kredit. Okay, jangan lupa juga tekan bell notification. Alright, so kita nak buang masa, kita teruskan dengan intro, lepas tu kita terus bercerita. So let's roll it. Alright, benda ni dekat utara, okay? Dekat utara. Okay, mungkin korang tak nak tertanya-tanya kan. Utara, bila sebut utara macam-macam. Utara Perlis, utara Pening, utara Kedah, utara Penang pun utara kan. Okay, dekat mana utara ni? Utara ni dekat Kedah. Okay, tempat ni ada dekat Kedah. Tempat ni dekat Kedah dekat mana? Acap tak sure sangat sebab Acap tak pernah sampai ke Kedah. Okay, tapi jalan dia adalah daripada Baling Kedah, daripada Kulim, Baling, Sungai Petani. Macam itulah lebih kurang dia orang punya road. And tempat ni namanya Kuala Pegang. Kuala Pegang ni, dia orang ada satu cerita yang kalau kau lalu jalan tu, memang benda ni akan terjadi kepada kau, terutamanya kalau engkau bukan datangnya daripada orang Kuala tu sendiri. Macam tu. Mungkin akan ada orang-orang yang memang duduk dekat situ yang mungkin boleh berkongsi dekat ruangan komen sekejap lagi kan. Tapi kisah ni bagi Acap sangat-sangat menarik, di mana pada tahun ini, di awal tahun ini, satu unit khas, kau tak adalah unit pun, dia satu kumpulan ni, dia orang pergi ke arah sana untuk menjalankan beberapa aktiviti. So dia orang ni adalah macam dihantarkan oleh badan-badan kerajaan lah. Aku sekarang kontak orang-orang kerajaan. Tak adalah. Dia macam tu, okay? Sebab one of dia punya driver ni cerita benda ni kat Acap. Okay, menurut dia, benda ni terjadi ketika hari kedua dia orang kat situ. Dia orang pergi sana 3 hari je. 3 hari 2 malam. Tapi malam pertama tu tak ada benda. Yang kali kedua dia. Okey. Cerita dia bermula macam ni. Ada satu petang ni, masa hari kedua tu, dia orang ni dah habis tau buat lawatan dekat dia orang punya tempat kerja apa semua tu lah. And then dia orang tak beritahu Acap lah apa tempat kerja dia. Mungkin benda tu rahsia ke, tak boleh dipublishkan kepada umum, kita tak tahu kan. Kerja dia tak penting, kita abaikan kerja dia. Okey. Menurut driver yang mengikuti diorang ni, okey, kita letak nama Hisham, bukan nama sebenar. Hisham ni, menurut dia, selepas diorang habis kerja dekat tempat diorang tu, diorang nak keluar daripada kawasan tersebut. Bila diorang nak keluar daripada kawasan tersebut, guys, diorang berjumpa dengan seorang pakcik ni. Pakcik Taha nama dia. Pakcik Taha ni, dia memang orang kampung dekat area-area Kuala tu. Sebab apa? Diorang nak masuk ke tempat kerja diorang tu, diorang memang perlukan seorang yang pakar tentang selok-belok tempat Kuala tu lah. So, diorang diiringi oleh Pakcik Taha ni untuk keluar daripada kawasan tempat kerja dia. Okay, so selesai je diorang keluar daripada tempat kerja diorang tu, diorang duduk kat satu macam pangkin tau dengan Pak Taha ni. So, biasalah dah petang-petang, dah penat-penat, diorang kena kopi dengan biskut kering. Okay, diorang lepak kat situ, diorang sembang, diorang cerita-cerita. Tiba-tiba ada salah seorang daripada exco ni bersuara. Pak Taha dah lama duduk sini Pak Taha. Lama tak lama lah. Adalah
17-18 tahun macam tu. Dia pun borak dengan Pak Taha tu. Ush, lama Pak Taha lama. Kat sini macam mana Pak Taha? Okey tak? Sebab saya first time sampai sini. Okey, tak ada apa. Semua okey. Line telefon semua ada, rumah pun boleh ada istro, dia kata macam tu lah. So connection kat situ dia kata memang tak ada masalah. Okey. Menurut si Hisham ni, ketika diorang sembang borak, tiba-tiba si Mat ni yang tadi yang first tegur si Pak Taha ni, Mat ni tanya dekat ni Pak Taha ni. Pak Taha, nak tanya sikit kan. Kita kat belakang ni semua kebun getah apa semua. Tak ada apa-apa cerita seram ke kat sini? Dia tanya Pak Taha macam tu. Bila Pak Taha dengar soalan tu, Pak Taha terdiam. Dia macam semua diam waktu tu. Ya, yang tanya tu dah Hisham lah. Lepas tu menurut Hisham pada waktu tu, seorang daripada diorang ni tegur dia. Kau salah tanya ni. Apa tanya tempat orang macam ni? Tapi Pak Taha tu tak ada cakap apa-apa. Dia just diam, and then the perbualan is mati kat situ lah. And then diorang sahut dengan soalan yang lain, and keadaan jadi rancak balik lah menurut Hisham. And pada waktu tu dia perasan tau apa benda yang terjadi dekat perbualan tu. Sebab dia rasa macam asal Pak Taha tiba-tiba diam, asal Pak Taha ni tiba-tiba muka dia berubah selepas si Mat ni pergi tanya dekat dia. So Hisham ni macam tak apalah, lantak lah kan. Sebab dia yang nak bawa kereta, mestilah dia risau kan apa-apa yang jadi. Okey, waktu tu diorang sembang, diorang tengok jam. Jam waktu tu telah menunjukkan pukul 6.40 petang. Okey, nak maghrib lah senang cerita. So diorang ni nak keluar daripada kawasan tu untuk balik ke hotel. Perjalanan daripada sini nak ke hotel dalam 20 minit ke 25 minit macam tu. And menurut si Hisham juga, ketika diorang nak beransur belah daripada situ, Pak Hisham ni cakap, Pak Taha ni cakap, korang ni kalau nak balik ni ikut jalan mana? Dia tanya macam tu. Oh ni jalan ni cik, depan tu ada sempang kuala pegang tu. Nampak ada signboard tu. Dekat depan tu kalau ada getah, depan sikit tu ada sempang. Kita orang akan pergi ke kanan. Lepas tu macam, semalam lalu situ juga ke? Semalam lalu situ juga cik. Kenapa? Lepas ni korang terus, nampak tak yang korang belok kanan tu, korang terus lagi pergi kiri. Dia kata macam tu. Lepas tu dia orang macam, ada jalan lagi ke? Jalan ke situ? Ada. Terus belok kiri. Tak payah ikut kanan. Boleh balik jangan ikut kanan. Okey lah Pak Taha. Okey, kita orang pun minta diri dulu So diorang pun minta diri and bergeraklah daripada pangkin Pak Taha tu menuju ke jalan balik. Okey, masa waktu tu keadaan dah makin lama makin senja lah. Dah pukul 6.40 kan, dah gelap. Masa tu Hisham ni tengah fikir lagi, apa sebab Pak Taha ni tak bagi aku jalan kanan kan? Semalam jalan tak ada apa pun okey je. So aku pun macam insecure lah, nak tahu apa hal. Aku dah macam tergantung, aku tak tahu nak ikut apa yang Pak Taha cakap ke aku nak belok belah kanan. Sebab kanan tu aku rasa dekat gila, kiri tu aku tak tahu jalan, kan takut ke mana-mana dah dia pergi kan. So Hisham ni pun bawa kereta macam biasa. So ada beberapa exco kat belakang tu, dan dia pun bersuara, bang nak ikut mana ni bang? Nak kanan ke nak terus kiri? Kau ikut je lah cakap orang tu. Okey bang, alright. So dia pun bawa kereta and pump, bagi signal belah kiri, and diorang terus naik ke arah tempat diorang nak balik itulah. So sampai je dekat diorang punya tempat tu, tempat penginapan diorang tu, diorang dah siap-siap, diorang dah mandi-mandi apa semua, diorang nak keluar balik cari makan. Okey, diorang nak keluar balik cari makan, and then diorang jalan balik ke arah jalan yang tadi. Sebab menurut diorang, semalam dekat jalan diorang lalu nak pergi ke hotel diorang ada nampak satu kedai makan yang ada kat situ. Dan salah satu daripada diorang pun cakap lah, semalam jalan yang kita balik tu, kau ingat tak? Yang itu. Yang hari ni kita tak jalan sebab Pak Taha tu kata tak payah jalan. Aku rasa ada construction ke apa, construction siap tengah-tengah jalan. Tak tahulah. Aku mungkin dia tak bagi jalan, adalah tu accident ke apa. Kau perasan tak semalam ada kedai makan belah kiri tu? Ada. Ya, ada. Aku nampak semalam. Tapi kedai tu macam tak ramai orang lah. Macam seorang sikit lah. Macam mana, okey tak? Ya okey lah kan. Aku pun lapar ni. So diorang pun decide daripada tempat hotel diorang tu untuk turun balik ke bawah, and then pergi semula ke jalan yang diorang lalui semalam. And masa diorang sampai, belum sampai. Masa diorang starting jalan, si Hisham ni dah rasa lain macam lah waktu tu. Dia rasa macam macam mana, seram sejuk lah. Sebab menurut Hisham, semalam setahu dia bawa kereta tu
Dia tak ada perasan apa-apa pun kedai makan, mana-mana pun kedai makan dekat sepanjang jalan yang diorang jalan semalam. So dia macam, faham tak? Ke dia yang rasa dia ngantuk, dia penat kan. So dia tak perasan benda tu. So dia macam ignore je lah. And diorang pun turun sampai ke simpang jalan yang diorang tak dibenarkan jalan oleh Pak Taha tadi. Diorang pun belok kiri. Sebab diorang daripada atas kan. Daripada atas, diorang belok kiri lah. Diorang belok kiri, diorang terus sikit lagi. And diorang daripada jauh, diorang dah nampak ada satu kedai makan kampung yang agak suram, yang agak usang, yang ada dekat situ. So diorang pun stop, parking, diorang pun lepak, makan. Sebab dia tengok keadaan kedai tu tak ada yang pelik. Menurut Isham, dia kata kedai tu tak pelik sangat, Cap. Tak ada apa pun yang pelik. Biasalah kedai kampung, adalah seorang dua customer yang tengah duduk minum, lepas tu makcik tengah masak, ada anak dia datang ambil order. Tak ada apa yang pelik. So kita orang pun makan lah. Makan macam biasa, dah habis makan apa semua. And kita orang pun bayar, and kita orang pun ciao. So kita orang dah ciao, kita orang balik, and kita orang naik balik dekat kita orang punya tempat penginapan tu. And then malam tu settle. Okay, bila malam tu settle, besok pagi tu, Cap, kita orang nak ke arah tempat kerja kita orang balik. So kita nak pergi jumpa Pak Taha balik lah, senang cerita. And waktu tu, Cap, aku drive lagi. And then masa kita orang turun daripada tempat penginapan kita orang, sebab kita orang malas nak jalan jauh, sebab kiri yang Pak Taha cakap semalam agak jauh. Ada beza, adalah 7-8 minit punya masa perjalanan. And dia turun ke bawah, dia orang lalu jalan yang belah kanan tu. Okay, jalan yang Pak Taha tak bagi tu. Masa dia orang turun, Hisham macam leka bawa dia punya kereta 4x4 tu kan. And masa tu, Cap, aku jalan dekat area tu, jalan tu macam sunyi tau. Memang ada pokok getah je kiri kanan. And sampai dekat satu tempat tu, tiba-tiba aku brake macam tu. Kau apa hal ni, Hisham? Okey tak? Okey bang. Kau kenapa bang? Aku okey. Aku okey. Dia orang dah pelik lah tanya. Hisham, kenapa? Kenapa kau break tiba-tiba? Bang, semalam kita makan kat sini kan bang? Area sini kan? Abang tengok tu bang. Dia orang toleh belah kanan. Masa dia orang toleh belah kanan, kau bayangkan dekat situ hanya ada pokok dan semak samun sahaja. Kat sini ke kita makan semalam? Sinilah bang. Abang nampak tiang elektrik tu semalam yang abang cakap. Sebab semalam diorang ada borak tau. Diorang kata kalau kat tiang elektrik ni, kalau gebah jatuh dekat kedai ni, apa tak hasil. Dia kata macam tu. Nampak tak tiang elektrik sengit tu bang? Time tu dalam kereta semua diam, semua cuak. Sebab kan tipulah kalau lah kata kedai tu ada semalam, takkan hari ni langsung tak ada tapak, langsung tak ada bumbung. Takkanlah semalam orang tua tu bercabut tiang, dia orang cabut bumbung. Kalau lah dia orang menjaga payung, tak apa. Ini kedai makan, gerai makan. Startkan kereta and dia orang teruskan perjalanan berjumpa dengan Pak Taha. Bila sampai dekat rumah Pak Taha, dia orang turun and Pak Taha terus tegur dia orang. Ni apa pasal muka semua pucat ni? Apa masalah ni? Pucat. Time tu dia orang macam blank tau. Tapi dia orang tengok ish ada. Kenapa ni? Korang pergi mana semalam ni? Tak ada Pak Taha okey je. Kita orang okey. Jom lah kita masuk. Tak boleh. Pak Taha tu kat macam tu. Kenapa pula Pak Taha? Korang pergi makan mana semalam ni? Time tu tiba-tiba dia orang tanya. Lepas tu dia orang pun macam terperanjat lah. Apa hal Pak Taha tanya macam tu? Kita orang pun nak tanya semalam Pak Taha. Kita orang lalu jalan yang Pak Taha kata jangan lalu petang tu tau, belah kanan tu. Tapi malam tu ada kedai makan lah, kita orang duduk makan dekat situ. Tapi siang ni dah tak ada Pak Taha. Apa lah? Kata, patutlah muka korang ni pucat. Kan saya dah kata jangan lalu situ. Kenapa Pak Taha? Kedai tu memang tak ada. Waktu tu time tu dia orang mengemang siap kan. Korang tahu tak, kedai tu dah lama dah tak ada. And kenapa aku tak bagi korang lalu waktu tu? Sebab setiap kali maghrib sampai tengah malam, orang-orang luar yang lalu situ, diorang akan nampak ada kedai makan kat situ. Kita orang-orang kampung ni diorang tak bagi nampak. Orang-orang luar je dia bagi nampak. Kau duduk, kau makan apa, kita orang tak tahu tau.
salah seorang daripada diorang tu dah nak meloya pula. Lepas tu si Pak Tahan kata tak apa, masuk rumah Pak Tahan ni, kita baca mana yang boleh. And then diorang masuk, and Pak Tahan ubatkan lah. And menurut diorang tak ada apa-apa masalah. Ada orang just rasa tak sedap badan on that day, and diorang terus balik ke KL pada waktu tu, and diorang tak ada apa-apa problem. But kewujudan kedai misteri yang berada dekat Kuala Pegang ni adalah salah satu cerita yang bukan direka oleh rakyat-rakyat dekat sana, tapi memang dah pelbagai cerita yang dikisahkan oleh orang luar yang masuk ke dalam kampung tu. So kalau korang macam mana? Korang lalu tak jalan tu? And kalau korang lalu jalan tu, korang duduk, korang makan tak? Yes. So itulah dia cerita yang pertama kan. Kita ni nak balik makan, kita nak balik kampung ni, lapar kan. Dalam kereta dah lama 3-4 jam. Kita nak pergi kedai makan. Tengoklah kedai makan tu kan. Kalau agak-agak suspicious kan, nampak macam seram, tak payah stop. Okay, alright guys. So untuk cerita yang kedua ni guys, cerita yang kedua ni pasal adik-beradik. Okay, benda ni terjadi pada tahun 2018. Time ni dah nak raya haji waktu tu. Diorang ni balik daripada perantauan lah, sebab diorang ni duduk dekat area-area Selangor sana. So diorang nak balik Melaka, tak jauh, dekat tempat-tempat ni juga. Diorang ni gerak malam sebab si adik ni diorang habis kerja pukul 7 petang macam tu. Si abang ni memang cuti hari tu, tapi sebabkan si adik ni tak dapat cuti, kenalah tunggu pukul 7 lebih macam tu baru boleh balik. Okay, lepas si abang dia ni ambil adik dia ni, diorang pun sama-sama baliklah ke Melaka. Daripada Selangor ke Melaka ambil masa dalam 3 jam, 2 jam lebih kan perjalanan. So diorang estimate diorang akan sampai dalam pukul 10-11 malam waktu tu. Senang cerita, diorang keluar je daripada tol Sungai Besi tu dah almost pukul 9 8 lebih macam tu. Sebab kan kau tahu je lah, orang nak balik raya, jam kan. Diorang pun balik keluar daripada tol Sungai Besi tu, diorang pun lepak, relax kan. Lepas tu diorang borak lah macam mana kerja, apa semua okey ke tidak kan. Nama budak ni, nama dia Hairul tau. So kita panggil dia Rul. Si abang dia namanya Khairil, kita panggil dia Ril. Hairul ni, dia kata waktu aku dengan abang aku kat dalam kereta tu, biasalah cap, highway panjang kan, gelap. Aku pula baru balik kerja, memang badan tu penat lah. And aku pun sandarkan badan, cakap dengan abang aku nak tidur sekejap. Jadi kalau agak-agak ada tak larat ke apa, sampai Seremban ke apa, boleh stop lah. Biar aku yang drive pada waktu tu. So aku pun baring, aku pun lelap, and aku tak sedar apa dah. And waktu tu aku sedar-sedar je, aku rasa kereta tengah berhenti. And aku tak sure dekat mana waktu tu. Bila aku bangun kat sebelah jap, abang aku dah tak ada. Aku mana abang aku? Dia bangun. Dia dalam keadaan terpisat-pisat dia, dia pun tengok keadaan. Saya sampai RNR dah man. Waktu tu dia kata kita orang dah sampai ke RNR Seremban. So dia duduk kat dalam kereta, dia penung-penung tunggu, and dia nampak abang dia datang. So abang dia datang, bang, kau nak aku drive tak? Boleh? Kau ngantuk lagi tak? Kau bagi aku pergi basuh muka kejap. Boleh? So aku pun pergi basuh muka, and then aku pun datang balik kat kereta, aku drive. Okay, aku pun start drive daripada Seremban menuju ke Melaka. So tak lama lah, sejam lebih lah, macam sejam je kot kan, tak sampai sejam aku rasa. So aku pun nak lalu daripada Seremban, pergi Pedas, Lenggi, aku terus lagi sampailah jalan nak pergi ke arah Simpang 4. Okay, sampai je kat area Simpang 4, aku pun bagi signal, aku masuk sempang exit tu. And then keadaan daripada sesak dekat highway tadi, banyak kereta cap, tiba-tiba bertukar jadi suram. Time tu aku tiba-tiba rasa macam seram sejuk, aku rasa berdebar tau. Sebab kat tepi ni cap, semua pokok-pokok je cap, macam hutan sikit lah. Dia kind of gelap tau. Tak semua jalan ada lampu jalan yang cukup untuk jalan tu. Masa dia tengok jam, aku 11 dah siap. Mampus lah. Dia waktu tu dia fikir bygone je lah kan, dia biarkan je. Masa dia bawa kereta tu, dia kata dia rasa kereta dia tu berat gila waktu tu. Dia macam hal ni siap. Dia tekan minyak ni, dia nampak meter minyak tu dah naik 100, 120, tapi dia rasa kereta tu macam tak pergi tau waktu tu. So dia pun kejap abang dia, Bang, bangun bang. Abang dia pun bangun. Asal kereta ni berat bang? Kau tengok meter ni bang. Abang dia tengok meter dia, dah 14. Apa macam tak pergi kereta ni? Tu abang, tak tahu abang. Tak apa, kau jangan cakap bukan. Kita kat tempat yang tak betul kot. Kau jalan je lah.
selawat ke apa-apa yang patut waktu tu. Kau tahu tak, waktu tu Syab, aku nak baca ayat kursi tapi aku rasa macam jam lidah aku. Tapi aku macam aku buat tak tahu je lah kan. Aku pun just baca lah apa yang aku tahu dalam hati. And kita orang jalan sampai ke arah depan tu, lepas pokok-pokok tu, kereta kita orang tiba-tiba laju siap. Sebab time tu dia dah tekan pedal minyak tu tinggi tau, 12, 14. And then dia rasa berat sangat. Kau bayangkan kalau dia tekan minyak tu 60 je, berapa slow lagi kereta tu. And bila sampai je dekat satu area tu, tiba-tiba kereta dia macam tu. Dia pun hara tekan brake. And dia orang emergency brake dekat tengah-tengah jalan siap waktu tu. Nasib baik tak ada kereta. Bang, apa hal ni bang? Okay, kau relax. Kau boleh drive lagi tak? Boleh. Tak apa. Kau drive so slow. Dah dekat ni. Ni waste pun 20 minit lagi. 20 minit sampai ni. Okay. Kau relax waktu tu. Abang aku tenangkan aku, and aku selawat, aku baca bismillah balik, aku start kereta tu, and aku jalan slowly sampai ke depan. And sekali lagi Cap, kita orang masuk dekat kawasan yang lebih kurang tadi. Dia jalan terus lagi. Oh damn, masuk lagi jalan macam ni. Bang, kau jangan tidur bang. Kau teman aku bang. Okay, aku tak tidur. Okay. Dia pun jalan. And pada waktu tu kau tahu tak Cap, dalam keadaan gelap, dekat tepi tu ada pokok-pokok. Lampu kereta aku ni dekat depan ni, okay, kat depan ni saja. Sebab dekat depan tu memang tak ada kereta. Tapi aku tak ada rasa kereta aku berat. Tapi aku tak berani nak bawa dia laju sebab jalan tu macam sempit tau. Kalau kau jalan laju memang boleh melibatkan kemalangan lah. So aku bawa dalam 60 ke 80 lah macam tu. Dalam keadaan 100 lah paling tinggi pun. Aku tekan minyak, aku lepas. Tapi tak ada rasa berat apa-apa. And then waktu tu aku nampak ada satu kereta datang. So time tu aku dah lega dah. At least bukan kita orang seorang je dekat sini. Alright, so waktu tu aku pun jalan dengan dia pun selisih dengan aku. And kali kedua, ada satu lagi kereta datang daripada arah bertentangan. Kali ni dia bagi high beam kat aku. Aku macam, apa hal siapa high beam kan? Tiba-tiba pula dia pun jalan tegak je sampai depan. And then dia bawa kereta tu, satu lagi kereta datang. Kereta tu high beam dia juga. Time tu dia macam, dah dua kereta high beam kita ni bang, kenapa bang? Kau bawa je, kau buat tak tahu je. And then aku bawa je kereta aku sampai keluar tempat tu. And then kita orang sampai kat rumah, alhamdulillah. Okay, so masa dah sampai rumah, abang aku angkat barang dekat dalam kereta and bawa naik atas. Aku nak pergi masukkan kereta ke arah beranda. Sebab kat bukan beranda, panggil garaj kereta. Memang rumah aku ada garaj kereta. Aku pun turunkan So aku pun masuk kereta, aku reverse, masuk bontot dululah dekat garaj tu. And waktu tu Cap, masa aku nak masukkan kereta aku kat dalam garaj tu, tiba-tiba sensor kereta aku ni berbunyi. Kau tahu kan, kereta-kereta baru kan ada sensor yang kalau dekat sangat objek ke apa-apa yang menghalang ataupun boleh mengakibatkan kemalangan, dia akan bunyi kan. Dia macam apa benda pula siap kat belakang ni, alamak kan time tu. Tapi dia buat macam tak tahulah. Dia kedepankan balik kereta dia. Mungkin dia rasa kereta dia sengit, and then dia try masuk balik dalam keadaan yang lebih betul, lebih tegak. And waktu dia nak undur ke belakang tu, sekali lagi sensor tu berbunyi. Ya, dia kata macam tu kan. And then dia pun kedepankan balik kereta. And then dia keluar daripada kereta tu. Dia stopkan kereta, dia keluar daripada kereta tu. Dia keluar daripada kereta, dia pergi tengok kat belakang. Tak ada apa-apa pun siap. Asal berbunyi pula sensor ni. Tak kata dekat, tak ada lah dekat. Dia pun masuk dalam kereta tu dalam keadaan yang seram sejuk lah. Dia dah goyang lah waktu tu. Dia masuk dalam kereta dia reverse sekali lagi. And masa dia reverse sekali lagi, bunyi tu berbunyi lagi. Siren tu berbunyi lagi. Time tu dia kat dalam kereta tu dia dah berpeluh. Dia keluar daripada kereta, and then dia pun pergi dekat belakang, dekat area-area tempat dia nak reverse tu. Dia berjalan mundar-mandir kat situ. Dia usap. Tak ada apa-apa pun. Ke dekat tayar waktu tu, dia ingat dekat tayar dia mungkin ada batu ke apa kan yang membuatkan sensor tu berbunyi. So dia pun tundukkan badan dia baringkan sikit badan dia untuk tengok kat bawah tayar tu. Masa aku baringkan badan aku Cap untuk tengok ke bawah dekat tayar tu, aku nampak dekat hujung depan kereta aku tu ada satu makhluk yang sedang baring elok mantap baik kat depan tu. Seperti seolah-olah jenazah Cap kat depan tu. Mengemang baik tu bulu rumah aku.
Ini encik gula-gula tengah baring kat depan tu. Aku Allah. Dia turun balik. Dia turun, dia tengok balik, dah tak ada. Dia cepat-cepat masuk kereta, and then dia reverse kereta tu. Waktu dia reverse kereta tu, bunyi tu sekali lagi berbunyi. Tapi waktu tu dia reverse sekuat hati dia, and then dia parking, dia keluar daripada kereta, dia terus lari keluar. And masa aku lari keluar, cap, benda tu betul-betul tengah berdiri dekat sebelah kereta aku, cap. Macam tu. Dia berdiri tegak je. Besar gila, cap. And time tu aku memang hura. Aku tak tahu nak buat apa. Kau nampak depan-depan. Aku terus lari naik ke arah atas rumah aku tu. Aku nak buka pintu nak masuk rumah. Masa aku nak buka pintu masuk rumah tu, cap, pintu tu berkunci, cap. Masalah dia, aku pun tak tahu apa masalah abang aku pergi kunci pintu tu. And then aku nampak benda tu daripada dekat garaj kereta tu, dia macam tak tahulah, dia lompat ke terbang, tapi dia ke arah depan, dekat betul-betul depan rumah aku. And now sekarang aku pintu yang tu belakang dia. Kau bayangkan warnanya, aku ketuk, oi, buka pintu. Bang, abang buka pintu. Ron, kau pasal ni? Abang, aku nampak benda, abang. Nampak apa? Aku tunjuk belakang. Mana ada apa-apa belakang tu? Bila masa kau kat luar? Aku memang kat luar lah, bang. Aku parking kereta tadi. Kalau kau kat luar, siapa yang tengah mandi kat dalam bilik air? Oh, time tu kita orang dua-dua mengemang lah, Mat. Sebab nurut abang aku dah masuk sama-sama dengan dia. And aku dah pergi mandi dah pun. And waktu kejadian tu berlaku, dekat dalam rumah tu aku ada, tapi aku kat luar ni. Bang, aku tak sedar, abang. Macam kita umat, abang. Tak, aku tak beritahu dia. Habis apa kita nak buat ni? Kita pergi kat bilik air dulu. Nak kejut ayah tak? Boleh lah. Abang aku pun turun ke arah bawah, and then pergi panggil bapak aku. Bapak aku dekat bawah tengah tengok TV. And dia ceritakan apa yang jadi. And kita orang bertiga pergi ke arah bilik air. And bila sampai kat bilik air, cap, kita orang dengar bunyi orang tengah mandi kat dalam bilik air tu, cap. Bilik air rumah aku ni ada shower dengan ada yang tu tau, yang macam kolah, yang dayung yang tu. Kita orang dengar dayung dekat dalam toilet tu, bunyi orang tengah pakai dayung tu, macam dekat luar pintu. And then masa tu bapak aku pun baca, dia pergi dekat pintu tu, dia tiup sekali, and bunyi air tu pun hilang. Kita orang buka bilik air tu, memang kat dalam tu tak ada apa-apa. And pada waktu tu ayah aku suruh aku dengan abang aku mandi. Bukan mandi sama-sama lah, mandi, and then bersihkan diri, and then jumpa dekat depan. And bila jumpa kat depan, dia bagi kita orang satu air apa semua. And then alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang jadi waktu tu, malam tu. Tapi itu adalah pengalaman yang paling seram aku dengan abang aku pernah lalui. So itulah cerita dia. Buat hal lah, buat hal. Aku takut lah yang ini. Okay, so itulah dia guys, dua cerita yang Acap nak share dengan korang. Dua jalan ni, jalan Simpang 4 dengan jalan Kuala Pegang tadi. So kalau korang mungkin lalu jalan tu, korang janganlah serius sangat. Mungkin ini kisah-kisah pada orang-orang yang terpilih, yang mungkin ada rezeki nak nampak benda-benda ni semua. Alright, so Acap akan sampai sini saja. I wish you guys have a safe journey, jalan elok-elok. Okay, dah habis kita punya kawalan lintas negeri ni. Acap harap semua benda okey, kita akan lebih sihat, kita akan lebih terjaga. Sekarang kita dah fasa endemik, kena jaga diri kita sendiri. Alright, so rentas negeri syukur-syukur juga, tapi jangan lupalah keselamatan tu. Okay, so insyaAllah lah kalau ada rezeki kita jumpa lagi video akan datang. So I see you when I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. Kau nak balik kampung nak balik mana ni masalah ni? Haish. Okay guys, bye. Assalamualaikum.